Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah. Hari ini kita akan masuk bahagian baru, tajuk baru iaitu pendidikan kesihatan. Di muka surat 125. Okey, tajuk pada hari ini ialah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Sebenarnya tajuk ini agak berat untuk dibincangkan kerana ia melibatkan tentang diri kamu sendiri. Okey, 1.0 kesihatan diri dan reproduktif, perkembangan seksual sekunder. Okey, tajuk ini sebenarnya banyak berkaitan dengan tentang diri kamu daripada alam sekolah rendah dan sekarang sudah bergelar pelajar sekolah menengah. Okey, standard pembelajaran. Kamu akan mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder, mengaplikasi cara mengurus perkembangan seksual sekunder, mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi dan juga menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, pada peringkat awal remaja, kamu sekarang ni dah remaja lah. Kamu kena ingat dalam diri kamu bukan lagi pelajar sekolah rendah, bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi budak-budak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kamu sekarang adalah berumur 13 tahun. Jadi kamu kena mengetahui perkembangan fizikal di dalam diri kamu. Okey, pada peringkat awal remaja, setiap remaja perlu tahu cara untuk mengurus dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang berlaku pada aspek fizikalnya. Remaja kebiasaannya obses dengan perubahan tubuh badannya. Mereka juga akan membandingkan dirinya dengan rakan sebaya. Remaja perlu berkomunikasi secara berkesan. Komunikasi berkesan dan perhubungan yang baik dengan orang di sekeliling dapat membantu mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey. Kamu tengok gambar ni. Bagaimana perubahan yang kamu akan alami. Okey, bermula daripada bawah. Masa dalam perut lagi tu. Dalam perut mak kamu dan kamu dilahirkan, kamu menjadi seorang bayi yang comel, yang lincah. Dan apabila kamu sudah besar, mak kamu akan pakaikan baju-baju yang cantik, yang comel. Dan apabila kamu sudah besar sedikit, okey, mak kamu akan pakaikan kamu tudung, baju yang bertutup aurat. Dan apabila kamu masuk ke sekolah rendah, kamu akan berpakaian seperti dalam gambar ni. Dan akhir sekali kamu akan meningkat dewasa dan menjadi seorang yang dewasa. Okey, baik. Okey, kenali perkembangan sekunder daripada aspek fizikal. Okey, kamu tengok dialog tu. Seorang pelajar ni dia bertanya, "Cikgu, apakah maksud perkembangan seksual sekunder?" Okey, cikgu dia menjawab, "Ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akil baligh yang melibatkan pengembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Murid perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal dan berkemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi." Okey, maksud seksual sekunder ni ialah perubahan pada tubuh kamu lah. Di mana kamu akan akil baligh, kamu akan menjadi orang remaja lah. Menjadi orang-orang besar. Kalau dulu kamu budak-budak sekolah, budak-budak kecil lah panggil.
Ni sekarang ni bila kamu dah masuk alam menengah ni, kamu sudah menjadi remaja dan selepas ni kamu akan menjadi seorang dewasa. Okey, apakah perubahan fizikal yang berlaku, cikgu? Okey, bagi murid lelaki, selalunya kamu akan suara kamu bertambah garau lah. Kalau dulu masa kamu kecil-kecil, ya, darjah 4, darjah 5, darjah 6, masa tu suara kamu kecil, suara kamu comel. Tapi bila kamu dah semakin besar, bila kamu dah berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, suara kamu akan bertambah garau lah. Ketinggian juga meningkat. Selalunya berumur 14 ke 15 tahun ni, selalunya ketinggian dah meningkat lah. Kadang-kadang pelajar-pelajar tingkatan 3 lebih tinggi daripada cikgu di sekolah. Ini normal, ini biasa. Okey, misai dan janggut mula tumbuh. Di sini kita boleh nampak lah. Pelajar-pelajar lelaki ni ada misai, ada janggut sejemput. Dia dah mula dah nak jadi seorang lelaki yang macho, yang hebat. Okey, saiz otot membesar dan tekstur kulit tu menjadi kasar sikit, menjadi kasar. Kalau dulu masa budak-budak sekolah rendah, kulit kamu licin. Kulit macam bayi. Tapi bila kamu dah besar, bila kamu dah masuk ke peringkat remaja, akan berlakulah perubahan-perubahan macam ni. Okey, bagi murid perempuan pula, pinggul dan payudara mereka mula membesar. Jerawat mula tumbuh di muka dan suara semakin lunak. Okey, ini biasalah, ini normal. Apabila kamu meningkat remaja, memang kebanyakan remaja akan tumbuh jerawat di muka. Baik lelaki, baik perempuan. Semua sama. Jadi kamu jangan berasa kecil hatilah. Jangan berasa macam, aduh awak muka aku ni, awak jerawat banyak ni. Jadi itu benda yang normal. Kebiasaannya lah daripada umur 13, 14, 15, semua ni akan berlaku. Okey, baik. Dia bertanya lagi, cikgu, bagaimana pula dengan perubahan emosi? Okey, cikgu dia jawab. Apabila perubahan emosi berlaku, murid mudah berasa sensitif seperti cepat merasa tersinggung, marah, merajuk dan sedih. Oleh itu, murid perlu pandai mengurus dan menangani perubahan emosi. Waktu ni kamu dah mula dah. Kamu sangat sensitif dengan mungkin dengan orang yang dekat dengan kamu, contoh macam ibu bapa, kakak-kakak kamu, abang kamu, adik-adik kamu, ataupun dengan kawan-kawan yang dekat-dekat dengan kamu. Masa ni kamu akan mulalah berasa tersinggung, rasa nak marah, sikit-sikit merajuk, lepas tu sedih. Oleh itu kamu sebagai murid, kamu perlu pandailah menguruskan dan menangani perubahan emosi yang sedang kamu berlaku sekarang ni. Okey, bijak mengurus diri. Kebersihan anggota badan hendaklah sentiasa dijaga dalam kehidupan seharian. Anggota badan yang bersih akan menampilkan diri yang kemas dan bersih. Bersihkan bulu-bulu yang terdapat pada anggota badan, contohnya membersihkan bulu ketiak dengan mengikut langkah-langkah di bawah. Okey, di bawah ni dia terang ya cara-cara kamu nak membersihkan bulu ketiak kamu. Okey, bersihkan dahulu ketiak dengan sabun dan air. Lepas tu, mulakan mencabut atau menggunting pendek. Nak cabut boleh, nak gunting boleh. Ikutlah yang mana yang kamu selesa. Okey, setelah selesai menggunting, bersihkan kembali ketiak dengan air. Lap sehingga kering. Okey, lap bahagian ketiak dengan tuala bersih supaya bakteria tidak mudah membiak. Okey, di bawah tu kamu tengok nadi ilmu. Okey, sekejap bateri nak habis. Okey, kita sambung balik. Kamu tengok di bawah tu. Nadi ilmu. Elakkan mencukur bulu ketiak.
Ini boleh menyebabkan iritasi iaitu kulit ketiak boleh melecet dan terjadi infeksi di kawasan ketiak seperti luka kecil. Okey, dia kata kat sini elakkan mencukur lah. Kalau kita cukur ni mungkin kita kena tahu kulit di bawah ketiak sebenarnya kulit tu sangat lembut lah. Dia mudah melecet dan mungkin akan terjadi luka kecil lah. Jadi seelok-eloknya kamu nak cukur tu boleh cukur tapi dengan perlahan-lahan. Jangan terlalu kasar sangat. Okey, seterusnya. Okey, coretan Zulaikha. Okey, tajuk dia. Aku sudah remaja. Remajakah saya? Oleh Sayyidah Zulaikha Syafinas. Dia tanya, remajakah saya? Okey, alang remaja yang saya tunggu akhirnya tiba. Oh, saya sudah remaja. Mak! Mak! Kenapa bawah dada saya menonjol? Malunya saya. Pergi sekolah asyik diperhatikan oleh kawan-kawan lelaki yang nakal. Ini normal. Orang lelaki memang macam tu. Saya mengasingkan diri daripada rakan-rakan. Bertambah teruk apabila muka saya ditumbuhi jerawat. Saya terus menyendiri dan malu untuk keluar rumah seperti biasa. Keadaan ini berlarutan selama beberapa minggu. Okey, kakak perasan perubahan saya dan cuba menyelami perasaan saya. Saya berkongsi masalah dengan kakak. Dia membawa saya berjumpa rakannya yang kebetulan seorang kaunselor. Beliau menyatakan ini adalah perubahan emosi yang biasa berlaku semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, baik. Jika kamu sekarang mengalami inilah seperti yang telah berlaku dekat coretan Zulaikha ni, semua remaja akan mengalami benda-benda macam ni. Ini normal. Jadi kamu jangan terkejut lah. Biasalah kalau muka ditumbuhi jerawat. Kalau dulu tak pernah ada jerawat, tiba-tiba sekarang ada jerawat. Itu biasalah. Orang kata perubahan hormon yang berlaku dalam diri kamu. Okey. Okey, bermula dari situ saya mengambil usaha sendiri untuk menangani perubahan emosi ini. Saya menjalinkan hubungan baik dengan kedua ibu bapa, guru, kaunselor dan rakan-rakan bagi membuang jauh-jauh perasaan rendah diri saya. Akhirnya saya dapat merasai dan lebih menghargai kasih sayang ibu bapa, kakak, guru dan rakan-rakan. Hidup saya lebih ceria dan bermakna. Okey, selesai sudah coretan Zulaikha ni lah. Coretan Zulaikha ni sebenarnya memang ada kena mengena dengan diri kamu lah. Jadi kamu kena memupuk keyakinan dalam diri tu. Bekerjasama dengan ibu bapa dan rakan, menguatkan jati diri, meningkatkan daya tahan diri. Dan kamu kena bijak lah menguruskan stres dalam kehidupan harian kamu. Okey, seterusnya apa lagi? Okey. Kawan-kawan, berikut adalah panduan dan cara saya menangani perubahan emosi akibat masalah jerawat. Okey, di sini dia nak cerita tentang masalah jerawat dia lah. Jerawat yang bertimbul-timbul dekat pipi dia tu, dia berasa macam rendah diri, dia malu. Dia malu nak jumpa dengan semua orang lah. Dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dia jadi malu lah. Okey, tips penjagaan muka berjerawat. Kamu boleh guna alat penjagaan muka yang betul. Okey, ini sebenarnya ada banyak produk ada jual kat kedai. Kamu boleh cari dekat mana-mana ada jual produk penjagaan muka. Okey, dapatkan rawatan doktor.
Ini untuk kes yang agak teruk lah. Kalau kulit kamu sampai bernanah, luka, seeloknya kamu pergi dapatkan rawatan doktor. Okey, kamu kena amalkan gaya hidup sihat. Amalkan gaya hidup sihat macam mana? Bersenam lah. Kalau malas bersenam pun, kamu boleh berjalan. Berjalan di keliling rumah, berjalan di depan-depan rumah, tak ada masalah. Okey, makan makanan seimbang. Ini penting ya. Makan makanan seimbang, kamu perlu makan benda-benda yang baik lah. Contoh macam makan buah-buahan, makan nasi lauk yang lauk sayur ke. Nak makan makanan bergoreng tu boleh, tapi asalkan ayam goreng kamu tu mestilah minyak yang sikit lah. Okey, elakkan memicit jerawat. Okey, jerawat kamu tak boleh picit, sebab kalau kamu picit jerawat, dia akan merebak dan kulit kamu akan bertambah teruk. Ini betul, ini fakta, ini betul. Okey, dan yang terakhir ialah pastikan wajah sentiasa bersih. Macam mana cara nak pastikan wajah sentiasa bersih? Kamu mestilah sentiasa guna alat penjagaan muka yang betul lah. Contoh macam krim pembersih muka tu, ianya sangat bagus lah untuk kamu menjaga penampilan muka. Okey. Okey, seterusnya tak apa. Okey, cukup untuk minggu ini. Tajuk ini ya. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk 2.0 pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, baik. Kelas kita akan tamat pada waktu ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsi tadi kamu jadikan sebagai pengajaran lah, dan juga agar bermanfaat untuk kamu meneruskan kehidupan hari-hari di musim COVID-19 ini, insyaAllah. Okey, baik. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.